Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marianoni binti Muhammad Mazlan, merupakan pelajar PhD Fakulti Pembangunan Manusia Universiti Pendidikan Sultan Idris, di bawah penyeliaan Dr. Kamal bin Syafi'i dan penyelia kedua Profesor Madya Dr. Abdul Rahim Razali. Di sini saya akan membentangkan sebuah artikel yang khusus untuk seminar Darul Aman 2021. Tajuk artikel yang ingin dikongsi di sini ialah cabaran usahawan orang kurang upaya pembelajaran dalam amalan keusahawanan. Isi kandungan bagi pembentangan artikel ini adalah pertama, berkenaan dengan pengenalan, kedua, penyataan masalah, ketiga, objektif kajian, empat, persoalan kajian, lima, kerangka konsep kajian, enam, tinjauan literatur, tujuh, metodologi. Okey, kita terus kepada pengenalan. Pembentukan dasar keusahawanan Nasional 2030 adalah salah satu dasar bermatlamat untuk melestarikan SDGs 2030. Matlamat Pembangunan Mampan 2030 yang bertujuan untuk meningkatkan kestabilan ekonomi negara dan membasmi kemiskinan. Orang kurang upaya OKU didefinisikan sebagai individu yang tidak berupaya menentukan sendiri sebahagian keperluan dirinya atau tidak dapat hidup bermasyarakat sepenuhnya disebabkan sesuatu kekurangan sama ada dari segi fizikal ataupun mental dan memerlukan bantuan daripada orang lain untuk meneruskan kehidupan mereka. Terdapat kajian psikologi menunjukkan usahawan yang dari kategori orang kurang upaya lebih bermotivasi tinggi berbanding usahawan arus berdana. Sebagaimana Danny Miller et al. 2018 mendapati unsur negatif keadaan peribadi usahawan kurang upaya dan yang negatif dari aspek ekonomi, sosio-budaya, kognitif dan fizikal emosi mungkin mempunyai peranan yang sama kuat dalam membuat orang kurang upaya menjadi usahawan yang efektif. Selari dengan kajian Wheatland 2021 yang mendapati bukti bahawa gejala impulsif dan hyperaktif ADHD sebahagian besarnya kondusif kepada prestasi yang kukuh melalui orientasi keusahawanan EO, manakala gejala tidak aktif adalah tidak kondusif kepada prestasi. Ini menunjukkan bahawa kelebihan prestasi usahawan ADHD boleh diperolehi daripada tumpuan yang lebih besar terhadap inovasi, proaktif dan mengambil risiko. Seterusnya saya akan terangkan beberapa pernyataan masalah berkaitan kajian saya dalam artikel ini. Okey, yang pertama, kadar pendaftaran OKU di Jabatan Kebajikan Masyarakat semakin meningkat. Sehingga 31 Januari 2021, seramai 592,856 orang kurang upaya OKU yang berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM. Jumlah ini adalah satu entiti yang sangat besar sebagai penduduk di bumi Malaysia dan tentunya tidak boleh dipandang ringan tanpa ada galakan. Okey, jadual ini menunjukkan bahawa jumlah OKU yang berdaftar di Pahang adalah seramai 34,678 orang yang terdiri daripada 6 kategori yang khusus. Okey, jumlah ini menunjukkan Pahang merupakan negeri ke-9 tertinggi jumlah OKU. Bukan menjadikan ahli syurga ini sebagai masalah, tetapi solusinya perlulah dicari dan dikaji agar mereka tidak tercicir dari sama-sama melalui hidup tanpa kemiskinan sebagaimana dalam kajian Dereje Kafale dan Fuad Hussein 2020. Yang kedua, bilangan tertinggi pelajar OKU masalah pembelajaran di SMPKV. SMPKV Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vocational. Okay. Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vocational di Pahang sebagaimana dalam jadual 1.2 menempatkan 2011 orang pelajar yang terdiri daripada 6 kategori yang masing-masing ditempatkan di dalam 12 bidang yang disediakan mengikut kesesuaian pelajar di sekolah tersebut. Okey, jika dilihat pada data tersebut, terdapat 182 orang pelajar OKU bermasalah pembelajaran LD yang mengikuti pembelajaran vocational di dalam 12 bidang terpilih. Ianya merupakan bilangan yang besar berbanding pelajar dari kategori yang lain. Yang ketiga, cabaran OKU dalam mendapat pekerjaan di sektor awam. Pernyataan masalah yang ketiga,
Cabaran OKU dalam mendapatkan pekerjaan di sektor awam. Seperti yang diketahui, jumlah penduduk warga negara Malaysia pada suku pertama tahun 2021 adalah seramai 32.75 juta orang dan 10% daripadanya adalah golongan OKU. Sebagai seorang ahli masyarakat, orang-orang upaya OKU turut memiliki hak sebagaimana individu normal yang lain seperti hak untuk bekerja, hak untuk berkeluarga dan juga hak untuk menikmati kemudahan awam, hak untuk mendapatkan akses kepada komunikasi, teknologi dan hak kesemarataan di sisi undang-undang. Walaupun begitu, data sehingga Jun 2019, jumlah pengisian OKU dalam perkhidmatan awam hanya seramai 3,686 orang yang menyamai 0.29% daripada 1.6 juta penjawat awam di negara ini, menurut Berita Harian 2020. Kenyataan masalah yang kelima adalah skim bantuan galakan perniagaan orang kurang upaya SBGP OKU. Okey, yang menunjukkan bahawa penyertaan OKU dalam bidang perniagaan ataupun keusahawanan adalah tidak memberansangkan dan juga dilihat penglibatan mereka semakin tidak mendapat sambutan daripada warga OKU, lebih-lebih lagi dari kalangan OKU yang kategori masalah pembelajaran. Okey, skim bantuan galakan perniagaan orang kurang upaya SBGP OKU adalah inisiatif kerajaan di bawah rancangan Malaysia yang bertujuan untuk memperkasakan ekonomi golongan OKU serta menggalakkan penglibatan mereka dalam bidang perniagaan. Inisiatif ini adalah diperkenalkan di bawah rancangan Malaysia yang ke-9 dan kemudian diteruskan di bawah rancangan Malaysia ke-10 dan rancangan Malaysia ke-11. Namun begitu, hanya segelintir daripada OKU Malaysia yang telah menggunakan peluang yang diperuntukkan. Kebergantungan kepada pekerjaan bermajikan atau istilah makan gaji juga sangat tinggi dan masih menjadi keutamaan OKU walaupun peluang pekerjaan yang ditawarkan kepada mereka adalah sangat-sangat terhad. Seterusnya, penyataan masalah yang ke-6. Kemudahan pembiayaan institusi perbankan. Okey, begitu prihatin dan teliti strategi yang telah disusun di dalam Pelan Tindakan OKU 2016 hingga 2022 bagi meningkatkan peluang golongan OKU untuk bekerja sendiri dengan menyertai bidang keusahawanan dan program pemerkasaan ekonomi. Strategi tersebut mensasarkan sekurang-kurangnya 200 orang usahawan OKU untuk memulakan dan mengembangkan perniagaan mereka setiap tahun. Semut institusi perbankan yang terlibat dengan perbankan runcit, retail banking, menawarkan pembiayaan kewangan kepada usahawan OKU. Jadi bagi saya, dia sangat sia-sia jika tidak diambil peluang kepada golongan orang kurang upaya. Manakala penyataan masalah yang ke-7, iaitu laporan tahun Seterusnya, saya akan menerangkan tentang objektif dan persoalan kajian. Objektif kajian ini adalah yang pertama, meneroka cabaran dalam amalan keusahawanan usahawan OKU pembelajaran dari aspek latar belakang usahawan iaitu jantina, pengalaman berniaga dan pendapatan ibu bapa. Objektif yang kedua, meneroka kekangan dalam amalan keusahawanan usahawan OKU pembelajaran terhadap aspek sumber perniagaan, input iaitu modal dan juga bahan mentah. Yang ketiga, yang ketiga, meneroka cabaran dalam amalan keusahawanan usahawan OKU pembelajaran terhadap aspek kemahiran pengurusan iaitu kewangan, pemasaran dan komunikasi. Persoalan kajian. Yang pertama, bagaimanakah aspek latar belakang usahawan OKU pembelajaran iaitu jantina, pengalaman berniaga dan pendapatan ibu bapa menyumbang kepada kekangan dalam amalan usahawan Persoalan kajian, bagaimanakah aspek latar belakang usahawan OKU pembelajaran iaitu jantina, pengalaman berniaga, pendapatan ibu bapa menyumbang kepada cabaran dalam amalan keusahawanan. Yang kedua, bagaimanakah aspek sumber dalaman perniagaan iaitu sumber perniagaan, modal dan bahan mentah menyumbang kepada cabaran dalam amalan keusahawanan. Yang ketiga, bagaimanakah aspek kemahiran keusahawanan usahawan OKU pembelajaran iaitu kewangan,
pemasaran dan komunikasi menyumbang kepada cabaran dalam amalan keusahawanan. Seterusnya, kepentingan kajian. Hasil daripada dapatan kajian ini juga dijangka dapat memberikan sumbangan panduan kepada pihak-pihak yang terlibat, iaitu yang pertama, Kementerian Pendidikan Malaysia dan Jabatan Pendidikan Negeri. Kajian ini dapat memberikan gambaran dan cetusan, mungkin cetusan idea kepada penggubal dalam menambahbaikan standard kurikulum. Mungkin juga pendidikan keusahawanan yang lebih efisien adalah menjadi penting kepada anak-anak OKU sebagai bekalan untuk masa hadapan. Yang kedua, sekolah pendidikan khas dan juga pendidikan khas integrasi. Kajian ini dapat memberi panduan kepada guru dan warga sekolah dalam melakukan pelbagai kaedah dan intervensi dalam pengajaran dan pembelajaran mereka bagi menangani cabaran-cabaran yang akan dilalui oleh pelajar selepas tamat persekolahan nanti. Yang ketiga, kepada kajian ini juga mungkin mungkin penting untuk institusi pengajian tinggi yang mungkin dapat memberikan panduan kepada tenaga pengajar di IPTA, IPTS yang melahirkan guru-guru yang bakal mengajar murid-murid OKU dan juga penyelidik-penyidik yang membuat kajian dalam bidang yang berkaitan. Seterusnya, kepentingan kajian ini adalah untuk Jabatan Kebajikan Masyarakat, di mana hasil dapatan kajian ini nanti akan dapat membantu para pemilihan kerjaya ataupun transisi kerjaya OKU. Ini menjadikan masa depan OKU lebih terjamin, mempunyai panduan yang lebih efisien. Yang kelima, Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Dengan adanya hasil kajian ini mungkin dapat dijadikan panduan kepada kementerian dalam menggubal perancangan baru ataupun yang bersesuaian, dan juga penerbit buku dan majalah supaya mereka dapat memperbanyakkan penerbitan buku dan modul yang bersesuaian dengan murid dan pelajar OKU. Dengan paparan yang seterusnya adalah kerangka konseptual kajian. Okey. Kerangka konseptual kajian ini adalah diubah suai dan diadaptasi daripada gabungan model of challenge based entrepreneurship dan model RN Leisure 2016 dan juga satu teori kekangan, iaitu teori Ellie Goldratt, Theory of Constraint, dikenali sebagai Theory of Constraint 2006. Dalam paparan slide ini menunjukkan tentang teori kekangan yang digunakan pengkaji untuk dijadikan panduan sebagai panduan untuk kajian ini. Pengkaji memilih teori ini, Theory of Constraints, yang dibangunkan oleh Ellie Goldratt pada pertengahan tahun 1980 dan dikembangkan daripada sistem OPT, Optimized Production Timetables, dan seterusnya dikenali sebagai Optimized Production Technology. Sistem ini telah banyak kali menyelesaikan masalah pengeluaran yang berlaku dalam setiap hari. Syarikat tidak boleh bertahan sekiranya gagal untuk memperoleh kelebihan bersaing dengan menghasilkan produk dan perkhidmatan yang berkualiti dalam masa yang telah ditetapkan. Okey, terdapat 5 langkah dalam teori kekangan ini yang ditekankan sekiranya ingin memperbaiki atau menambah baik prestasi dalam sesebuah organisasi. Yang seterusnya, model cabaran. Model cabaran juga saya adaptasikan untuk kerangka konseptual saya tadi. Model cabaran yang berasaskan keusahawanan adalah dibina oleh Danny Miller dan juga Isabel LBM 2017 yang dalam kajiannya bertajuk Underdog Entrepreneurs, Model of Challenge-Based Entrepreneurship. Okey, jika anda baca dia punya artikel ni sangat menarik, berkenaan dengan kecacatan yang diperolehi oleh seorang orang kurang upaya itu adalah
Seterusnya, model cabaran. Model cabaran berasaskan keusahawanan ini adalah dibina oleh Danny Miller dan Isabel LBM 2017 yang dalam kajiannya yang bertajuk Underdog Entrepreneurs, a Model of Challenge-Based Entrepreneurship, menyatakan bahawa walaupun terdapat banyak penyelidikan mengenai kepribadian positif dan kualiti persekitaran yang mendorong kepada keberjayaan dalam keusahawanan, tetapi mereka adalah sebaliknya, mereka berpendapat bahawa keadaan peribadi yang negatif dari aspek ekonomi, sosio-budaya, kognitif dan fizikal, emosi mungkin mempunyai peranan yang sama kuat dalam membuat orang kurang upaya menjadi usahawan yang lebih efektif. Okey, cabaran ini mewujudkan keadaan dan pengalaman yang bermotivasi yang memotivasikan keperluan penyesuaian yang tertentu. Yang seterusnya mendorong hasil daripada disiplin kerja, toleransi risiko, kemahiran sosial dan rangkaian dan juga kreativiti. Seterusnya, model user 2016 juga diadaptasikan sebagai model untuk pembinaan kerangka konseptual saya. Iaitu penggunaan model user dalam kajian ini penting disebabkan dua perkara. Yang pertama, ia dapat menyediakan satu panduan yang teratur sebagaimana penentu kejayaan-kejayaan usahawan. Dan kedua, ia menawarkan satu kaedah yang khusus bagi mengukur kejayaan usahawan, iaitu berasaskan tahap keuntungan yang diperolehi pengusaha. Oleh itu, penggunaan model user dapat menyelesaikan masalah menentukan pemboleh ubah kajian serta pengukuran kejayaan dan kegagalan seseorang usahawan secara objektif berdasarkan tahap keuntungan yang diperolehi. Kajian ini menggunakan model user 1995 yang disahkan sebelumnya. Model mengukur 15 pemboleh ubah yang ditunjukkan dalam jadual sebelah. Diadaptasikan dan disahkan oleh kajian-kajian lain seperti kajian yang terbaru oleh Kawarnahid et al. 2021 yang dalam kajiannya adalah sebuah kajian kes yang menjadikan kejayaan dan kegagalan PKS sebagai perusahaan kecil sederhana sebagai pemboleh ubah bersandar. Ya, dalam kajian tersebut organisasi yang berjaya digambarkan sebagai permulaan perniagaan yang melabur dalam perniagaan tentang idea dan inovasi baru. Model perniagaan harus dipertingkatkan sehingga titik risiko timbul fenomena di sebalik pengembangan dasar dan model yang diketengahkan. Jika permulaan mengubah hak miliknya dalam tempoh tersebut, kelangsungan hidup tidak tetap aktif, ia ditunjukkan sebagai permulaan yang berjaya. Seterusnya kita pergi kepada tinjauan literatur. Okay, menurut Akta Orang Kurang Upaya 2008, orang kurang upaya OKU mempunyai kekurangan jangka panjang dari segi fizikal, mental, intelektual atau deria yang apabila berinteraksi dengan pelbagai halangan boleh menyekat penyertaan penuh mereka di dalam masyarakat. Menurut World Health Organization WHO 2013. Menurut Danny Miller 2017 dalam kajiannya mendapati bahawa keadaan fizikal, keadaan peribadi usahawan kurang upaya yang negatif dari segi ekonomi, sosial budaya, kognitif dan fizikal atau emosi mungkin mempunyai peranan yang sama kuat dalam membuat orang kurang upaya menjadi usahawan kurang upaya yang sangat efektif. Cabaran ini mewujudkan keadaan dan pengalaman yang memotivasikan keperluan penyesuaian tertentu yang seterusnya mendorong hasil seperti disiplin kerja, dan toleransi risiko, kemahiran sosial dan rangkaian dan juga kreativiti. Selari dengan Wheatland 2021 yang menggunakan dua sampel usahawan dari Amerika Syarikat dan Sepanyol, mereka mendapati bahawa gejala impulsif dan hyperactive ADHD sebahagian besarnya kondusif kepada prestasi yang kukuh melalui orientasi keusahawanan EO, manakala gejala yang tidak aktif ini menunjukkan bahawa kelebihan prestasi usahawan ADHD, bergejala ADHD boleh diperolehi daripada tumpuan yang lebih besar terhadap inovasi, proaktif dan mengambil risiko. Mereka membincangkan implikasi penemuan
Begitu juga dengan dapatan kajian WU 2021 yang mendapati terdapat peningkatan minat dalam hubungan antara gejala defisit perhatian ADHD dan keusahawanan. Penyelidikan awal menunjukkan bahawa keusahawanan menarik bagi mereka yang mempunyai gejala ADHD yang mengakibatkan niat keusahawanan yang lebih tinggi. Dapatan kajiannya juga menunjukkan bahawa keusahawanan boleh menyediakan persekitaran di mana individu dengan ADHD boleh mengekstrak utiliti positif melalui pembaharuan dan autonomi yang disediakan di dalam pekerjaan ini. Okey. Seterusnya, Kawar Nahid 2021 di dalam kajian yang dijalankan oleh beliau menjadikan kejayaan dan kegagalan PKS sebagai pemboleh ubah bersandar. Di dalam kajian ini, organisasi yang berjaya digambarkan sebagai permulaan perniagaan yang melabur dalam perniagaan dengan idea dan inovasi yang baru. Model perniagaan harus ditingkatkan sehingga titik risiko timbul fenomena di sebalik pengembangan dasar dan model yang diketengahkan. Jika permulaan mengubah hak miliknya dan tempoh tersebut, kelangsungan hidup tetap aktif, ia ditunjukkan sebagai permulaan yang berjaya. Reka bentuk kajian ini adalah merupakan kajian kualitatif yang menggunakan kaedah kajian kes. Penggunaan reka bentuk kajian kualitatif jenis kajian kes sesuai digunakan apabila melibatkan pemerhatian terhadap individu dan kumpulan manusia kerana ianya memfokuskan kepada deskripsi dan penerangan yang holistik. Othman Lebar 2021. Subjek kajian bagi kajian ini adalah 4 orang usahawan OKU bermasalah pembelajaran dan juga seorang guru kaunseling SMPKV Kuantan. Okey, lokasi kajian bagi kajian ini adalah di Kuantan, Pahang lah. Dan terdapat 3 instrumen kajian yang digunakan, iaitu soalan temu bual separa berstruktur dan juga tidak berstruktur, dan juga analisis dokumen serta senarai semak pemerhatian. Perbincangan dan implikasi. Dalam kajian kualitatif ini, kami meneroka cabaran keusahawan OKU dari aspek demografi, kemahiran keusahawanan dan juga sumber dalam mengadaptasikan gabungan teori dan model-model yang diperlukan untuk kajian ini. Dengan instrumen kajian yang telah dibangunkan, itu soalan temu bual separa berstruktur, borang pemerhatian dan analisis dokumen ini nanti dapat memberikan dapatan yang membina. Temu bual separa berstruktur adalah instrumen yang paling terbaik dalam kajian kualitatif dan menjawab soalan kajian jenis penerokaan. Gambaran awal kajian dengan merujuk kajian-kajian lepas menunjukkan kemahiran keusahawanan iaitu ketidakcekapan dalam menguruskan kewangan pemasaran yang tidak efektif serta komunikasi yang tidak berkesan, dan sumber dalaman perniagaan iaitu ketidakcukupan modal dan bahan mentah yang tidak berkualiti serta sukar diperolehi menyumbang kepada cabaran dalam menjalankan perniagaan di kalangan usahawan. Terdapat juga kajian yang mendapati satu model kepimpinan strategik untuk usahawan yang dalam gejala ADHD. Cabaran-cabaran yang akan dipaparkan nanti akan menjadi satu momentum kekuatan kepada usahawan OKU melonjak ke arah yang lebih jaya dari usahawan yang bukan dari kategori OKU. Hasil kajian yang dikemukakan oleh penyelidik akan menjadi panduan penting kepada bakal usahawan OKU kategori masalah pembelajaran, penyelidik kajian seterusnya dan penggubal program dalam pendidikan. Secara kesimpulannya, OKU yang dalam kategori bermasalah pembelajaran adalah individu yang mampu berjaya saing menjadi seorang usahawan berjaya jika mengikuti saluran dan mempunyai panduan yang mudah untuk mereka susuli. Ini adalah kerana tidak semua ketidakupayaan yang mereka miliki adalah sebuah kekurangan. Kekurangan itu sebenarnya kekuatan kepada mereka. Cabaran juga adalah satu pelajaran dan lonjakan untuk mereka lebih maju dalam amalan keusahawanan. Sekian, terima kasih.